Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan usul menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Saya mulakan ucapan saya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Terlebih dahulu, saya mewakili seluruh rakyat Padang Terap patut menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas titah yang telah menzahirkan keprihatinan baginda terhadap keluhuran perlembagaan, ketinggian dan kesucian agama Islam dan mementingkan keperluan rakyat serta mengambil berat tentang masa depan negara kita. Asah kapak tajam beliung, tebang mari kayu berduri. Tuanku umpama kemuncak payung, patik di bawah berteduh diri. Titah tuanku menyebut Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan akan terus kekal dipelihara. Perlembagaan Persekutuan jelas meletakkan suatu kedudukan yang tinggi dan istimewa kepada Melayu dan Bumiputera serta agama Islam tanpa sesekali menafikan hak dan kedudukan bangsa yang lain. Oleh itu, pemimpin Islam Melayu dan Bumiputera perlu terus menjadi tunggak di dalam negara kita. Melayu Islam perlu mengemudi dan menguasai kerajaan bagi mengangkat suara majoriti rakyat yang merangkumi lebih 60% daripada penduduk negara kita. Semua pihak perlu memelihara resepi utuh yang telah memangkin kemakmuran dan keharmonian negara kita selama ini. Jangan ada pihak yang cuba melanggar dan menggoncang perkara ini. Sensitiviti umat Islam perlu diambil berat oleh pemimpin yang menjaga negara kita. Jika ada suatu perkara yang disuarakan oleh pihak yang berautoriti dalam agama Islam, suara itu perlu dititik beratkan, bukan diabaikan. Saya mengambil contoh kenyataan Mufti Pulau Pinang yang telah menggesa pihak kerajaan membatalkan konsert artis luar negara, iaitu kumpulan Ed Sheeran yang diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil kerana kumpulan artis tersebut terbabit dikatakan penyokong tegar komuniti LGBT. Beliau juga menegaskan bahawa sebagai sebuah negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam, Malaysia sepatutnya tidak membuka ruang kepada penganjuran konsert artis yang mendukung amalan maksiat. Apa yang lebih dikesali, konsert tersebut berlangsung pada malam yang sangat mulia, iaitu malam nisfu Syaban. Tugas dan tanggungjawab kerajaan untuk memelihara dan mempertahankan Islam daripada dicemari oleh mana-mana pihak. Mufti telah memberikan amaran, namun menteri yang mempunyai kuasa tetap memberikan lampu hijau dengan alasan yang tidak konkret. Jika kerajaan tidak cakna dengan isu sensitif ini, mengambil mudah isu ini, maka saya nasihatkan Yang Berhormat Menteri untuk meletakkan jawatan. Saya juga mencadangkan supaya garis panduan Puspal di bawah Kementerian Komunikasi yang bertanggungjawab membuat kelulusan persembahan konsert luar negara ini diperketatkan dengan menitik beratkan pandangan agamawan dan mufti di dalam negara kita. Makcik pakcik di kampung mengeluh sedih dan hiba mengadu kepada saya tentang kekecewaan mereka terhadap apa yang berlaku ini apabila pandangan dan teguran mufti diabaikan oleh pihak kerajaan. Bayangkan kegembiraan dan kelegaan umat Islam di Malaysia apabila kerajaan membatalkan konsert yang berunsur maksiat atas nasihat dan teguran mufti. Bayangkan juga Allah memberkati negara kita dan pemimpin apabila nasihat agama dijunjung tinggi. Tuan Yang di-Pertua, cuaca yang sangat panas akibat fenomena El Nino menjejaskan pendapatan penoreh getah sehingga 50% kerana pengeluaran susu getah berkurangan. Walaupun harga getah semasa agak baik, ketika ini penoreh getah menzahirkan rasa kecewa apabila getah yang ditoreh berhenti mengeluarkan susu dalam tempoh 30 minit
berbanding 2-3 jam sebelum ini. Jika sebelum ini genap seminggu menoreh, mereka sudah boleh mengutip hasil getah. Namun kini selepas berminggu baru dapat mengutip hasil getah dengan hasil yang sedikit. Penoreh tersempit dengan kenaikan kos sara hidup, ditindih pula dengan pendapatan harian mereka terjejas. Namun apakah daya, mereka terus bertahan menoreh kerana tiada pilihan yang lain. Mahu atau tidak, mereka terpaksa keluar menoreh dalam keadaan cuaca yang sangat panas meskipun berisiko kepada kesihatan. Penoreh getah tiada pilihan. Mereka tetap perlu menoreh demi sesuap nasi dan untuk menyambut Ramadan, persiapan anak-anak bersekolah dan persiapan menyambut Aidilfitri yang mendatang. Meskipun jauh di sudut hati mereka sedar bahawa hasil getah yang diusahakan dengan berhempas pulas setiap hari mungkin tidak setimpal dengan tenaga yang telah dicurahkan. Oleh itu, saya mewakili penduduk Padang Terap dan penoreh getah seluruh negara memohon kepada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan bayaran insentif khas Aidilfitri kepada para penoreh getah dan pekebun kecil yang terjejas pendapatan sehingga 50% akibat fenomena cuaca yang panas ini. Alangkah gembiranya penduduk kampung penoreh getah jika mereka menerima duit raya pada tahun ini. Berkaitan getah ini juga, saya ingin sekali lagi mengulangi gesaan saya kepada pihak kerajaan untuk melonjakkan industri getah negara melalui projek mega Kedah Rubber City ataupun Bandaraya Getah di Padang Terap yang dikendalikan oleh NCIA di bawah Kementerian Ekonomi. Projek ini perlu diberikan perhatian khusus dan nafas baru oleh kerajaan ekoran permintaan kepada sektor getah yang merundum dan memberi kekesan kepada pelaburan di dalam projek Kedah Rubber City. Oleh itu, Kerajaan Negeri Kedah telah mengangkat permohonan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf laluan FT175 Sungai Durian menuju ke Kedah Rubber City yang menjadi permintaan para pelabur untuk memudahkan akses logistik mereka kepada pelaburan di KRC. Tuan Yang di-Pertua, keluhan demi keluhan terus dilontarkan rakyat kerana tidak puas hati dengan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan AST kepada 8%. Kaji selidik yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Undian Universiti mendapati 66% rakyat Malaysia menentang kenaikan kadar cukai AST ini. Sudah 3 pakar ekonomi menegur kerajaan untuk menghentikan kenaikan cukai AST. Namun kerana egonya kerajaan, nasihat ini diketepikan begitu sahaja. Menteri pula langsung tidak sensitif terhadap kesusahan rakyat dengan mengatakan bukan semua barang naik dan juga orang ramai harus tahu bahawa makanan dan minuman tidak termasuk kenaikan AST. Akhirnya rakyat yang terus dijerut dan terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup ekoran kesan berantai daripada kenaikan AST ini. Saya mohon pihak kerajaan meneliti semula cukai AST ke atas bil elektrik yang dilihat penghulu segala kenaikan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Air Hitam. Sudah tentu kesan berantai akibat kenaikan AST ini akan dirasai oleh ramai pengguna. Malaysia sedang menghadapi cuaca sangat panas di beberapa buah negeri, terutamanya di Kedah, ekoran fenomena El Nino. Di Padang Terap, suhu pernah mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Cuaca panas ini memberikan kesan kepada penanaman padi khususnya di tempat saya, iaitu para pesawah yang mengusahakan tanaman padi dan bergantung sumber air tanaman mereka kepada air hujan semata-mata tanpa ada sistem pengairan air yang sempurna ke petak sawah mereka seperti yang dinikmati oleh para pesawah di bawah seliaan Mada, kecuali di beberapa tempat yang memiliki sistem pengairan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti projek pengairan Bukit Sena Padang Terap. Kasihan para pesawah membanting tulang untuk menghasilkan padi, belum sempat menuai hasil, pokok padi mereka kering dan mati akibat cuaca panas dan tiada sumber air yang mencukupi. Oleh itu, saya memohon pihak kerajaan membela nasib para pesawah ini dengan membina kunci air, contohnya 50 hektar sawah padi di Kampung Padang Nyor, Padang Terap, dan mewujudkan skim pengairan air baharu bagi lebih 100 peserta daripada kawasan Pedu yang mengusahakan sawah padi lebih 200 hektar keluasannya bagi mengatasi masalah kekurangan sumber bekalan air ketika musim panas atau kemarau.
Berkaitan dengan nasib orang kampung ini juga, saya ingin menyentuh tentang masalah serangan gajah liar yang berlaku di Padang Terap. Kerana di Padang Terap ini, kebanyakan rakyat Padang Terap adalah yang terlibat dalam sektor pertanian, mengusahakan kebun. Isu ini sudah lama berlaku. Kumpulan gajah menceroboh masuk di kawasan persendirian, di dalam kebun, merosakkan tanaman dan memakan hasil tanaman seperti pisang dan juga sawit. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Perhilitan Negeri Kedah dan pelbagai agensi kerajaan yang telah melaksanakan operasi translokasi gajah di Kampung Lekong, Padang Terap dan Kampung Belantik Sik yang telah memindahkan 2 ekor gajah liar jantan ke hutan simpan Royal Belum Perak. Saya difahamkan kos operasi ini menelan belanja sekitar RM100,000. Namun isu ini nampaknya masih belum selesai kerana saya mendapati laporan terkini hampir 20 ekor gajah pula menyerang kebun penduduk kampung. Saya difahamkan bagi mengatasi isu ini, pihak Perhilitan Daerah dan juga pihak Perhilitan Negeri telah memohon bajet daripada Persekutuan lebih daripada RM300,000 untuk membina sistem pagar elektrik gajah SPEG bagi menghalang kemasukan gajah liar ke kawasan penduduk dan kebun orang kampung. Saya berharap pihak kerajaan memberikan perhatian terhadap permohonan ini. Saya juga berharap untuk jangka masa yang panjang untuk menyelesaikan isu ini supaya pihak kerajaan memberikan perhatian kepada cadangan untuk membina santuari gajah di hutan simpan pedu. Saya juga memohon pihak kerajaan dapat mempertimbangkan insentif bayaran bantuan kepada pengusaha kebun yang mengalami kerugian akibat pencerobohan gajah liar ini. Yang terakhir, sebagai penggulungan Tuan Yang Di-Pertua, sesebuah peradaban atau kerajaan itu tidak terus akan runtuh dalam sekelip mata. Bahkan ia akan melalui proses tertentu untuk sampai ke tahap itu. Antara faktor-faktor yang menyumbang proses kejatuhan sesebuah negara ialah pengenalan cukai yang menekan rakyat, kezaliman dan ketidakadilan sosial, kelalaian disebabkan kemewahan, ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintah. Oleh yang demikian, kerajaan perlulah berperanan seperti kerajaan, mempunyai jiwa yang besar untuk menerima kritikan dan merendah diri untuk mendengar keluh kesah rakyat yang berada di bawah sana. Kasihanilah rakyat, dengarlah suara rakyat bawahan, jangan dipandang sebelah mata. Baju dicuci harus dibilas, saat dijemur diinjak unggas. Jadi kerajaan tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Tuan Yang Di-Pertua Padang Terap menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Saya jemput Yang Berhormat Beruas. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya bangun untuk membahas usul menjunjung kasih titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong. Puan Timbalan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang ekonomi negara kita. Sudah 26 tahun berturut-turut, dari tahun 1998 sampai 2023, kita mengalami belanjawan defisit. Dan sudah berdekad-dekad kita dengar dan tahu tentang rasuah dan ketirisan yang berlaku. Kesemua ini sekarang ini datang menghantui kita. Jumlah hutan kerajaan persekutuan termasuk jaminan atau garanti dan lain-lain liability sudah mencapai 1.5 trilion ringgit atau 80% daripada KDNK. Sebagai contoh, kita tahu bahawa hutang kita ni setiap tahun meningkat dan bayaran pun bayaran tahunan pun setiap tahun meningkat. Saya bagi contoh 2018 kita bayaran hutan tahunan 30.5 bilion, 2019 32.9 bilion, 2020 34.5 bilion, 2012 38.1 bilion, 2022 41.3 bilion, 2023 46.1 bilion dan tahun ini dianggarkan hutang kita 49 bayaran hutan 49.8 bilion, lebih kurang 50 bilion. Dan kita tahu
hutan selain daripada jaminan dan lain liability, hutan yang kata direct debt, hutan terus 2022 1.079 trilion, 2023 1.14 trilion, dan 2022 ini 1.79 trilion itu bersamaan dengan 60.3% KDNK, 2023 1.147 trilion bersamaan dengan 42% KDNK, dan tahun ini 1.263 trilion bersamaan dengan 64% KDNK. Dan kita diberitahu oleh kerajaan bahawa kesemua bayaran balik ini hampir semua adalah hanya untuk faedah atau bunga sahaja. Kita tahu kita sedang dalam satu keadaan yang genting. Kita perlu menyelamatkan negara kita, dan kerajaan Madani ini berani membuat sesuatu untuk mengubah titik takdir negara kita daripada terus berhutang dan hinggakan satu hari kalau kita tak dapat bayar, kita akan menjadi sebuah negara muflis yang telah berlaku kepada banyak negara. Bagi mereka yang menyatakan Perdana Menteri menipu apabila kata akan mangsurkan PTPTN atau turunkan petrol, saya harap rakyat di luar jangan terpesong oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini. Kerana semua janji-janji ini dibuat semasa memang dalam manifesto Pakatan Harapan 2013. Lepas itu 2018, 2022 langsung tak dijanjikan kerana ada perubahan keadaan kewangan Malaysia. Kalau kita tengok pada tahun 2013 semasa janji dibuat, hutang negara kita hanyalah 539.8 trilion berbanding dengan tahun ini 1.26 trilion. Dan kalau keseluruhannya masa itu termasuk jaminan dan liability lain, jumlahnya 826.8 bilion. Sekarang ini 1.5 trilion, hampir 2 kali ganda. Bagi mereka ini, saya nak rakyat jelata tahu, mereka ini bukannya jago untuk rakyat, tapi nampaknya mereka tidak tahu mentadbir. Perubahan sudah berlaku, tapi masih dengan slogan ceramah mereka. Itulah sebabnya rakyat jelata jangan terpesong oleh orang-orang ini. Marilah kita gembelengkan tenaga untuk menyelamatkan negara tercinta kita ini. Memang tak ada satu kerajaan pun hendak naikkan cukai. Memang tak ada kerajaan pun yang nak menyusahkan rakyat. Tapi hakikatnya kerajaan terpaksa menaikkan cukai, terpaksa menarik balik subsidi dan akan memberi pertolongan atau subsidi yang disasarkan, itu terpaksa dibuat. Kalau tidak, kita tak boleh bayar hutang kita. Dunia tak ada keyakinan kepada Malaysia. Akan berlakulah seperti di banyak negara, seperti di Turki. Dalam 3 tahun wang mereka menurun mendadak 80%. Begitulah juga di Lebanon. Kita tahu Sri Lanka jadi bankrupt, Iceland jadi bankrupt, Argentina jadi bankrupt. Adakah sudi kita nak negara kita menjadi bankrupt hinggakan rakyat jelata bersengsara? Jadi kadang-kadang keputusan terpaksa dibuat. Tetapi saya mohonlah kepada kerajaan, kitalah mesti berjaga-jaga semasa membuat keputusan bagaimana mengendalikan keadaan genting ini. Saya mohon kepada kerajaan agar jangan secara mendadak memangsurkan semua subsidi. Seperti petrol, diesel, kalau ianya dimangsurkan secara mendadak dan cukai dinaikkan secara mendadak, ia akan menyebabkan satu keadaan panik
antara kalangan rakyat. Dan ini mungkin akan menyebabkan harga semua barang naik mendadak. Dan dalam keadaan sedemikian, bantuan kerajaan kepada kumpulan yang tersasar, yang seperti yang kita buat sekarang ini, kita ada kerajaan yang bagi kepada 9 juta warga dewasa, iaitu 60% daripada warga dewasa yang menerima STR, sumbangan tunai ramah, yang telah dinaikkan daripada minimum 350 kepada 500 dan maksimum kepada 3,700. Kalau harga barangan naik mendadak, kerajaan akan tertekan untuk menaikkan pula bayaran bantuan ini. Dan kita tahu kalau 60% daripada orang dewasa menerima bantuan yang lebih ini, dia akan menyebabkan rancangan kerajaan tidak mencapai matlamatnya. Matlamat kita ialah supaya rakyat tidak tertekan dengan kehidupan. Kos sara hidup tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita bagi bantuan lebih, barang naik, ia tidak menjadi satu perkara yang meringankan beban. Akhirnya negara kita menjadi sebuah negara yang berkos tinggi. We will be less competitive. Sumber gaji tinggi, tetapi rakyat juga masih hidup dalam kesusahan. Oleh demikian, saya mohon kerajaan, setiap peringkat rancangan ini dibuat, kita consider kesan dia secara berperingkat. Satu-satu cara timbalan yang dipertua untuk kita menjadi berputar balik menjadi sebuah negara yang mendapat pendapatan berlebihan, ialah untuk rakyat jelata kerja dengan lebih rajin dan tekun. Kita berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah selama ini tekun dan rajin bekerja. Melainkan anda adalah seorang yang ada kecacatan keangkutan atau memang kerana kesihatan tidak dapat bekerja dengan lebih kuat, semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira sama kita kaya atau miskin, kita mesti kuat bekerja untuk menyelamatkan Malaysia supaya produktiviti kita tambah, pendapatan kita tambah, dan kita boleh membayar balik semua hutang-hutang ini dalam masa yang tersingkat. Kita tengok kepada Jepun. Jepun bangkit semula kerana rakyatnya rajin bekerja. They built back Japan from the ashes of World War II. Dan hinggakan mereka menjadi negara yang kedua besar ni ekonomi di seluruh dunia. Begitu juga dengan the People's Republic of China. Dulu ada yang kebuluran, mereka sangat miskin. Tapi kerana 40 tahun ini, mereka rajin tekun bekerja. Negara China sekarang ekonomi sudah menjadi ekonomi yang kedua besar di dunia. Ada orang kata sudah menjadi nombor 1, tapi kita belum pasti lagi. Saya mohon kepada pihak pegawai kerajaan, marilah kita tekun kerja. Pastikan semua projek-projek permohonan diluluskan dengan kadar segera. Kalau ada perayaan, saya mohonlah, saya sudah showkan dulu. Saya showkan sekali lagi. Kita boleh merayakan perayaan, tapi jangan keterlaluan. Hinggakan kalau hari raya, janganlah sebulan kita beraya. Kalau boleh di satu daerah, bagilah pegawai daerah anjurkan satu hari raya besar-besaran. Jangan setiap jabatan pun adakan perayaan, hinggakan banyak kerja yang tak dapat dibuat. Maaf nanti. Kalau projek lambat dibuat, luluskan, ia menjadi kos kepada pemaju-pemaju. Akhirnya rakyat yang menanggung kenaikan kos ini. Jadi dan begitu bagi rakyat yang miskin.
Saya dapat ajaran ni dari nenek dan bapa saya. Kalau kita tak cukup duit, kita jangan pinjam. Kalau boleh, kita kerja Bros, untuk saya buat boleh apa. mencelah sikit nak tanya pasal hari raya tadi. Nanti bagi, tak ada masa, Boleh. bagi saya habiskan. Saya dah habis. Sila gulung masa sudah tamat. Okey. Bagi nanti ya. Dulu saya pergi ke sekolah 10 sen. Bapa bagi duit saku 10 sen. Tapi kalau nak lebih, kita hari cuti, saya pergi jual aiskrim. Dapat dari kedai 3 sen, saya jual 5 sen. Satu hari kadang-kadang boleh dapat 20 sen, kadang-kadang sampai 80 sen. Saya amat gembira sekali. Kita ni boleh jadi kaya, jangan pinjam. Kalau boleh, janganlah minum. Orang kata high baht coffee. Banculah sendiri. Di rumah 50 sen, jangan luar 15 ringgit pula kita bayar. Begitu juga kalau ada 5,000 ringgit, bayarlah dompet 200 ringgit. Jangan beli 7,000 ringgit, pinjam pula 2,000 ringgit. Kita jadi miskin. Jadi begitulah kita mesti melalui keadaan yang susah sekarang ini. Masa sudah tamat. Boleh bagi 1 minit lagi? Masa sudah tamat. Sudah lebih masa. Okey, saya akhirilah. Jadi kerajaan akan kata bagaimana dapat beras, bagaimana dapat duit. Saya ada satu cadangan. Kalau boleh kita paparkan Petronas kita ni untuk dibeli oleh orang ramai. We float Petronas. Kalau kita bagi orang ramai beli, katakan 30% daripada Petronas, kerajaan mungkin akan dapat 450 bilion sampai 500 bilion. Kita kurangkan hutang kita, kurangkan bayaran bunga, kerajaan akan lebih selesa. Kemudian saya rasa kalau kita ada duit lagi, kita akan bina semula, memberi satu lagi Petronas kedua untuk kita untung lebih banyak lagi. Kerana kita tahu memang Petronas ini selama ini sudah sejak tahun 1979 sudah memberi kepada kerajaan hampir 1.5 trilion ringgit. Kalau bukan kurniaan Tuhan ini kepada Malaysia, sudah lama Malaysia jadi bankrupt. Jadi Terima saya kasih, rasa Yang Berhormat. adalah penting Terima untuk kasih Yang Berhormat. Masa sudah tamat. kita pastikan ekonomi kita ini dibuat dengan baik. Boleh bagi last 1 minit? Sila One more duduk. point. Kestabilan Masa sudah tamat. politik. Masa sudah tamat. Kalau boleh, saya mohon kerajaan buat satu undang-undang, pastikan siapa yang dapat majoriti sokongan jadi Perdana Menteri dibuat di Dewan Yang Mulia ini. Seperti yang telah diputuskan dalam kes Steven Kaloningkan, Ketua Menteri pertama Sarawak. Sebelum undang-undang ini, memang itulah undang-undangnya selama 43 tahun sehingga krisis negeri Perak 2009, kerajaan Mahkamah Persekutuan telah mengubahkan undang-undang dan boleh melalui surat akuan. Memang itu menyebabkan ketidakstabilan politik. Setiap minggu kita dengar ada orang dapat surat akuan yang lebih. Satu ahli parlimen kadang-kadang tanda tangan 3-4 SD surat akuan. Itu tak baik untuk kita. Kalau boleh saya mohon kepada kerajaan, gubahkan undang-undang, pastikan siapa dapat majoriti, kita dapat undi dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih timbalan Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Beros. Saya jemput Yang Berhormat Klang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberi untuk menyertai perbahasan Titah Diraja kali ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya mewakili penduduk Kelang merafak sembah tahniah kepada Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pemasyhuran baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kami rakyat Malaysia, amnya dari Kelang, berjanji untuk selalu menyambut baik segala titah Tuanku demi kepentingan negara dan kerajaan. Saya yakin bahawa negara akan diterajuhi ke arah pembangunan dan kesejahteraan di bawah naungan Tuanku. Sebelum saya menyambut titah baginda Tuanku, saya juga ingin merakamkan penghargaan
warga Kelang kepada Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Halmarum Sultan Haji Hamad Shah Hal Mustahin Bilala dan Tuanku Tunku Haja Aziza Amina Maimuna Iskandaria binti Halmarum Al-Mutawakil Alala Sultan Iskandar Al-Haj atas segala usaha dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang pemerintahan sebagai ketua negara. Puan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan ucapan saya dengan menyentuh beberapa isu yang berkait rapat dengan penduduk kawasan Kelang dahulu. Yang pertama adalah melibatkan isu kesesakan pesakit di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Sejak dari masa negara kita dilanda pandemik COVID-19 sehingga sekarang, saya masih lagi sering menerima aduan dan keluhan daripada masyarakat bahawa hospital ini selalu dibanjiri pesakit. Hal ini kerana kepadatan penduduk yang sangat tinggi di kawasan Kelang. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengingatkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa Hospital Kelang ini menyediakan perkhidmatan perubatan kepada bukan saja penduduk Kelang, tapi dari kawasan-kawasan yang lain juga seperti kawasan Parlimen Kota Raja, yang mana kawasan Parlimen Kota Raja memang tiada hospital. Sebahagian besar daripada kawasan Parlimen kawasan Kuala Langat, sebahagian besar kawasan daripada Shah Alam dan juga kawasan Kapar. Kawasan Kapar yang mana juga masih lagi hospital yang masih lagi sedang dibina. Saya difahamkan bahawa sebelum ini terdapat pelbagai penaitarafan yang dilakukan di hospital ini. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan di sini bahawa ia masih belum cukup untuk menampung keperluan kepadatan penduduk di kawasan Kelang yang makin hari makin meningkat. Maka saya harap pihak kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan kapasiti Hospital Kelang ini bukan saja dari segi bangunan tetapi kelengkapan-kelengkapan yang baru dan keperluan kaki tangan juga. Sehubungan dengan itu, sebagai isu kedua saya ingin menyentuh mengenai isu doktor pelatih iaitu pegawai-pegawai Ausman di fasiliti-fasiliti kesihatan awam. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Selamat lemai ngagai semua bala kita semampai bulan kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 5 hari bulan 3 bulan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Penusah bah di Sarawak nadai agi pengudah 44 dikurang ke tasah kena ampuh bah hari 9 buah ruang bilik hari kampung Selabi Entu Kuah Serian udah dikemendar ke Pulai ngagai rumah sidak Kedirimpu. Nitiah ke penerang hari Sekretariat Komiti Pengatur Penusah Benua madah ke Palan Pengenduh Sementara Bad Dewan Kampung Selabi Entukuh ianya PPS ke penudi beroperasi serta sudah ditutup kena pukul 10 pagi tadi. PPS-nya dibuka kenyau hari Minggu tu kemari. Penusah ampuh bah tu nyadi bak sekedar kanandur dibagi menua Kuching Oserian kenyau hari 6 tu kemari berindi hari hujan ke ndak nemu ngetu kenyau hari tumu pagi. Perintah Besar menerima manah inisiatif Hari Perintah Sarawak tidak nyedia ke pelajar hendak berbayar ngagai rabanan biaya lebih datai bat tahun 2026 ila. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke inisiatifnya dekat nentu ke nadai sikun biak sekolah di Kelawang ke hari nampung pelajar bak sistem pelajar tinggi. Terjapan pihak Kuya Madah perkaranya berpanggai bab penguliah belanja ke dikembuan perintah menua. Dasar-dasar di mana mereka ingin membantu anak-anak negeri untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana
tempat sama ada di universiti ataupun di college. Jadi itu adalah hak negeri masing-masing kerana mereka mempunyai kemampuan untuk membantu anak negeri mereka. Datuk Seri Dr. Zamri Mansud kejakunya ngagai pengarang berita pengudah yang nemuai ngagai College University ICATS di Kuching. Bab penemuannya ia sudah diberi penerang dari Vice Chancellor College University ICATS Profesor Datuk Dr. Shahrin Ahmad Zaidi Edrus bekal ngau gaya pemansang College Universitinya. Perintah nerima mana inisiatif gerempung lumbak ngomayan bak pengawal ngemansang ke mayuh macam mayan bak menuatu nyengkau main golf. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg harap ke mayuh hagi pekit lumbak ngomayan boleh diatur ngau saup ari agensi keukai di kuasa perintah ngau agensi korporat. Kuya madah perintah dengan Upis Menteri Nembiak lumbak ngomayan serta pemansang orang dagang andang seruran nyukong pengawal ngemansang ke bidang lumbak ngomayan di Sarawak hari tinyedia kemayuh macam infrastruktur ngau perengkal lumbak kebukai. Ia berjaku munyinya bab pengerami makai lemai ke diatur gerempung main golf amatur Bumi Putra Sarawak PGABS berserimai ngau Interstate Junior Golf Tournament 2024 di Kuching. Teks Yakuya dibaca sampai Menteri Nembiak lumbak ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerald Rentab Jabu. Datuk Gerald madah ke Perintah Sarawak sudah meri agih belanja kebuliah RM150,000 ngagai PGABS dikenang gerempungnya berjalan ke pekit ke diatur nyentuk ke Arim Patuk serta dipasuk 8 ikut penyerta. Teknologi bertanam bertupik dari Singapura nyak siti dari inovasi cukup ngemantup kati. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke sektor bertanam bertupik ngenak cara moden tu siti dari bidang kepatut dipelajar Sarawak dari menua Singapura. Ia maksud kejakunya lebih menerima penemuan meribasa dari Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon di Kuching. Ia madah inovasinya ngenak teknologi moden untuk nyaga kandang alai bertanam bertupik. Tegalnya perintah dekat ke lebih mayuh hagi Raban Nembiak ngereja bidang bertanam bertupik ngenak cara modernnya di ke pengawal sidak ngambil ke ulih ngeluar ke hasil pemakai ngau produk pemakai ari menua tumpu ngau kuantiti ke mayuh. Datuk Amar Douglas madah ke Sarawak dia tu benong numpu bak pengawal ngeluar ke hasil beras ke mayuh ke alai pengawal tu nyadi ke penguji kebesai ngagai menua tu. Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kandang menua nagak 60% tikas secara diri bak pengeluar ke beras lebih datai bak tahun 2030 hila. Ia mengamadah Tanjapan Sarawak sudah ditetapkan jadi menua ti ngembuan pun penatai pemisik ketinggi tang bisik sekedar rakyat ba menua tu ngembuan penatai pemisik ke agi mimian. Nyala yang mantu sidak tu nambah ke penatai pemisik sidanya perkara ke cukup berguna benar ngagai perintah. Upis Bomba ngau penyelamat benua JBPM Sarawak sudah nentu ke sekedak kampung ngau tanah kerapa di benua tu ke tahu benar kena penusa angus. Direktur ya Datuk Khairuddin Rahman madah ke tu nyengkaum kandang kampung ngau tanah kerapa Bak Sri Aman, Baram Dimiri, Limbang ngau lawas. Kalau kita lihat daripada tahun 2018 dan kita bila hit by kebakaran pada 2019 yang besar di Sarawak melibatkan banyak kawasan, contohnya Seri Aman, di Miri, di Baram dan utara Sarawak lah di kawasan Limbang. Kita banyak mempunyai kawasan Ramsar, kawasan tanah gambut. Sebab itulah bila tahun 20 lesson learned kita daripada kes 2019, kita kena pasti dan kita buat advokasi. Contohnya tahun 2020. Ia diranda pengarang berita lebih ngabas pengawal ngagai operasi madam ke api tinyadi batanah kerapa bak banting di lawas. Kuya madah JBPM Sarawak dekat terus berjalan ke pengawal advokasi bergulai ngau Upis Mineral ngau Geoscience Malaysia serta Upis Pengerja Asal ngau Rampak Benua NREB Sarawak kelebih lagi bekal ngau cara napik penusa angus ke endak di Sadang Yadi. Gedang perkara kesama Datuk Khairuddin madah ke ulah ti hendak bertanggungjawab hari sekedar orang nya antara kebuah penusa angus kampung ngau tanah kerapa tu tahu nyadi di benua tu kelebih lagi bagi menua utara Sarawak. Ia madah ke penusa angus kampung bak siti-siti kanan dur tu berguna ke mayu aset kena madam ke api tungujung ke Raban Bomba mar dekap jalan ke operasi madam ke api entik semua bisiknya di penusa angus bak menuanya bak timpuh kesama. Saya harap perkara ini tidak berlaku lagi dah berulang walaupun banyak sistem-sistem yang telah kita ada dengan kecanggihan peringatan kemudahan di lokasi, tetapi oleh kerana ada segelintir kita inilah yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kejadian ini berlaku dan kita mensia-siakan resources kita. Kelimparinya sidang megat napik penanggul anti semua penusa angus tu mayuh nyadi bak menuanya ti ulia mai pengerugi ke besai. Nyala yang nangkan mensia mayuh ngambil berarti ke Rampak Benua serta nak ngereja pengawal nunu ngau sependekat hati kelebih lagi maya gaya ari ke benua panas.
Gereja BEM Boulevard Center Jakub Iban di Miri dekat bisik rumah sembiang yang Kedirimpu ke alai ngelamat sidak seminat nyewa bak rumah kedai dua rengatur pengawal bersembiang. Tuai gerejanya Unggan Jim Bai Madah ke Perintah Sarawak kena tahun 2016 ubah udah ngebenar ke sebuah tabak kebesai 1.06 hektar bak Jalan Miri Kuala Baram bypass Nur Niri ke gerejanya. Kenyawarinya Raban Sida udah berbenar ngumpul belanja dari pemerik Mensia Mayu, orang sikut-sikut dengan penghari rakyat kena ngamat ke pengawak Niri ke gerejanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami berjadi ke dana untuk projek ngagak gereja baru BEM Boulevard Center Jakub Iban di Miri. Ke alai pengawak tu udah dipenyadi ke pegawai khas ngagai Kaban Parlimen Miri Raymond Tegang. Projek ngagak gerejanya dekat diperjalai ke ngena dua fasa. Fasa keterubah yang ngagak Dewan Serbaguna terulih muat 280 ekor orang. Lalu fasa kedua yang Niri ke Begunan Besar terulih nangkup 620 ekor datai bersembiang. Fasa keterubah tu dipelabak dekat berengkai diperjalai ke kena ujung tahun tu. Pengawal nyediakan air bersih di Sibu Napik Penanggul berindik hari tanah tusur ngau repiak kayuk ke anyut bak sungai Ketibas ga Sungai Rejang tinggujung ke air sungai bak menuanya Balat Kamah. Upis air Sibu LAS bak penerang berita madah ke Penanggulnya meri empas ngagai operasi bak loji air Salim ngau Bukit Lima. Kena mutar ke Penanggulnya, LAS sudah ngurang ke operasi ngepam air ke dipam hari Sungai Rejang, kelimpar ngurang ke pengawal memproses air bersih. Lalu pengawak tunutup sementara loji air Bukit Lima kemari kena berjalan ke pengawak nganti perengkar dalam sistem dos kimia. Loji air Salim dengan Bukit Lima udah berjalan ke operasi ya bakas lama. Tang taja pihak pengawak matau dengan meresa pembersih air dekat terus diperjalai ke. Berbangunnya LAS megak udah nganjur lori tanggi air ngagai kanan dur ke Napik Penanggul nadai air berindik hari penusahnya kenyadi. 2 ekor lelaki ditahan Raban Polis kena hari Minggu tu tadi laban udah meri jaku embang ngagai siku induk di Miri. Kepala Polis Pelilihan Benua Miri ACP Alexan Nagacabuk bak penerang berita madah ke 2 ekor suspek ke berumur 28 hingga 35 tahun udah ditahan ke Batudan Desaras Miri pengudah sidak nerima riput hari induknya. Penusah tu berpun hari suspek di Pedesati ke Tegal dilara induknya laban ngagai inggar bagentura rumah lalu meri jaku embang ti madah ke dekat munuh induknya. Lebuh buat operasi nangkap tu suspek deriba keritaya ngau laju serta nguji dekat ngelantak Raban Polis. Tegalnya polis hendak ulih hendak nimba tang taja pihak suspeknya mengkang uji dekat ngelari ke Direk ngujung ke kereta ke Dibaia terpawah ngagai tisi jalai. Kedua-dua suspek tu ditetap ke bisik bakal mimit aja serta udah ditahan ke Raban Polis. Lalu kes tu ditasad baru Seksyen 506 186 Kanun Keseksaan ngau Seksyen 39 Akta Senjata 1960. Berbangunnya bab penerang berita kebukai ACP Alexan Nagacabuk madah ke gambar ke balat dikerembai ke bab media ramah ti madah ke sebuah kereta bangsa 4-wheel drive udah naban ke siku nembiak miat di Miri nyak berita ti anda amat. Pansi Raban Polis nentu ke anak ia ke bempu keritanya madah ke keritanya benung dikena sidak yang sebilik serta nadai kawul ngau pengelenyau nembiak miatnya. Gambar ke dikerembai kenya diambil sidak sebilik serta kalak dibantai ke baikan Facebook siko hari sidak sebilik. Nya alai polis nangkan Mensia Mayu ngambil ke hendak ngerembai ke sebarang berita bulak ba media rama teulih ngada ke pengirawati ngagai orang bukai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu hari sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian madah ke Direk. Mumpuk dulu.
Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Hai, untuk semak profil, klik pada butang semak profil. Masukkan kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Paparan semak profil akan dipaparkan. Pengguna boleh menyemak maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen, bantuan dan perakuan. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Kepesenangan Om Tabi Malaysia Madani miampai kodohoi Aaron Ryder Oilen kabarai dusun dosa soda ponaditi tadau kodua kolimo tulano kotolu 2024. Purwan agama Islam Sabah Muis penepoilo gidumuno po zakat fitrah id Sabah ngano ko kawas mantara RM3 di tahun nakatali bekinuma RM5 lima pada sin do tahun editi. Mula ingon tagayo Muis Datus Sri Panglima Yahya Husin Melboros gidumuno po dilo ngakopi bagal gatang san gatang bakat toy ko 2.3 kilogram wagas di takanon kagumuan magigion itpogun diti. Datuk Yahya pinapailo dilo untuk kantakan kinapailan ginumu zakat fitrah bagun Sabah untuk tahun 2024 Hijrah kopi untuk tahun 2024 masih idkot kinabalu. Yao nga pinapailo nagi ginumu sanay no timu zakat untuk bagun Sabah di tahun 2023 na po nga seginumod hatus 45 riyang 302,446 302 sen papahampit seriyang 603,213 membayar zakat fitrah. Untuk pemogian zakat seginumod 8 titik ister yang ringgit binahagi kumad asnaf fakir, asnaf musikin, asnaf mualaf, damot seginumo
RM5 nopo ngak binahagi kuma 2,200 tulun mobid amil fitra. Tahun diti bagian zakat fitrah muis memerikat kepoh zakat fitrah segi RM156 turun RM125,000. Kementerian Labus Pogun maya tupis wilayah Sabah tumilombus kumaraja bobos tosonong kuma Pogun omogigion Sabah. Potunu tupis wilayah Sabah Kementerian Labus Kekadayaan Muhammad Shah Hafiz Syaharis Midoboros karaja konsula ngapatahakon nogi kuma tulun labus di Tharo it Pogun diti. Muhammad Shah Hafiz rinubat manganu kabar dit kepongo tu minombului kapantangan kinuma dit melahingan tagayo Pogun tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin Istana Seri Kinabalu. Sabah juga merupakan juga mempunyai berapa konsul jeneral China, kita Indonesia dan juga konsul Jepun dan juga Korea. Jadi kita juga bersama-sama dengan mereka untuk melihat apakah yang boleh kita laksanakan untuk rakyat Sabah. Muhammad Shah Hafiz Minoboros karajana po kanu kepokyono antakawas id pagunditi nga kahampit sijil kelakuan baik visa kokunan surat kentutunantinan soy kemangup magigian Sabah dit memagunad penghupan id labus pagun. Karait ketomuluyan dilo yaw Minoboros ilo na po nga muntok popelo di tun Dr. Johar karait kapaharan kaparagatan tupis dilo id Sabah kampay no program diplomasi awam nagi project program di papanahon miampay institusi belajaran takawas. Kementerian Kulidasan Malaysia KKM nakapaharo program pemeriksaan pekinangahan baragang di Teknoko Susu montok pepanu baragang tanak ki keblingkangan. Pekinangahan kagampot ko tuson tinan insan-insan keponokodung kagu kumakoburuan Pogun. Potunu de bagian koburuan pengubatan KKM Datu Dr. Muhammad Azman Yaakob Minoboros ilana pengakapitanu di Inggris Saman dot perintah memerikot pemeriksaan pekinangahan itu kolobisiam 45 pihatus mibagal pinatatap dot puruan kuasa ngoduo pekinangahan baragang CCIH. Dato Muhammad Azman Minoboros maya program pemeriksaan pekinangahan universal baragang kesususu UNHS segirmut RM8 pinobi montok popobur pakagud program dilo. Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah memilih 10 hospital untuk kita beri bantuan alat OAE ini. Dan masa yang sama ada 4 hospital lain yang kita berikan bantuan AABR, alat-alat untuk aktiviti-aktiviti saringan serta di hospital Q ini mendapat alat-alat untuk bantuan untuk aktiviti pembedahan iaitu handrail, straight dan curve yang bernilai RM63,000. Datu Dr. Muhammad Azman rinubag kapahabaran dit kepongo pidapahimagon karamayan terau pekinangahan sempomagunan nayatan kebangsaan minabid Menteri Kelidasan Malaysia Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Dualai Pengumbatan Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Gisam duit ke telu tulan ke telu 2,224 segirmut 5,5,000 baragang no perista pekinangahan pegului no karikot umur 2,5 siam tadau. Karnival Jelajah Usahawan Sabah nayatan watas tawaw 2024 kan memeruhang konunuan dot mengingin dapu suai ko kanu pepentutun ba barang diolog kumagigion no koyonon. Menghup Menteri Keburuan Pemurunan Karaja Pengindo Puan Pogun Datu Muhammad Surya Dibandi Minoboros program inggi saman dot koisan bantu usahawan Sabah dilo no biana tusin RM5 tahun diti maya program SME up. Datuk Muhammad Suryadi Lumansan dot lebih ogumu penghupan patahakon maya tusin kapalasan kumat menginginda pengawi id pegunditi. Membantu usahawan-usahawan kita yang terlibat dalam sektor pembuatan yang mempunyai produk sendirilah. Jadi antara perkara-perkara yang dibantu adalah daripada segi mesin, peralatan, pendigitalan, pembungkusan dan juga permohonan sijil mesti dan sijil halal.
I Datuk Muhammad Suryadi Minobersilo kumag kapahabaran dit kepongo pinang pahimagon Karnival Jelajah Usahawan Sabah I Tawau. Kontinanan Produktiviti Malaysia MPC minggisom misakodong kerajaan miampai perintah pogun di salom inggi saman memeruhang menginsonong koturan montok pepoimbulai ekosistem pengindopuan di terlobi osonong It Sabah. Boyo menunura pogun Tan Sri Muhammad Zuki Ali Minoboros ilonopo ngamontok pepoingkawas produktiviti kosunion ekonomi kepopuan tagayo ide pogun diti. I Tan Sri Zuki Minoboros kepopuan nakayanan teka mantad labus pegun kapanahak waya kumad kenunuan pegun nagi pepaingkawas rentab sosioekonomi nakayanan kepongkap kesiwatan keraja. Ia Minoborosilo untuk pepahimagon pitimbungakan Mai Muda et Pemuda Cara Sabah Maju Jaya SMJ Nayatan Pegun 2024 miampai tulu Sabah Produktif Sabah Maju Jaya Id Kot Kinabalu. Tan Sri Zuki Minoboros pitimbungakan pediti ngak karana perintah papatantu serupu keraja perintah dit milo tumbayon o sikap atalang kumad pengindapuan insanan magikian. Pegului dilo mayat bebersendau it menunurat perintah Pegun Datuk Seri Panglima Safar Untong Minoboros Pemuda Cara SMJ nopo ngak kekitanan pisakodongan karaja id pialitan sektor serupu karaja perintah swasta montok pepaingkawas wayad karaja penguludan. Ilo ngak sebagi negeri duayan menginsonong koturan atag mantadilo dit kehempit pemarunan pengindapuan hal ngawis tuai dit kehempit. Kopisan keburuan magigion kemas Malaysia papatantu apat 2,100 apat 65 kalas tabika pratahfiz timpunan au kaban id point tongko pogun datulan ka apat diti boyan potunu kemas Datu Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi Minoboros pemilihan guru montok tabika kalas pratahfiz masag papanahon yolono podit opili ngatumanu dipinsingilana datulan diti. Kita merancang untuk melaksanakan khusus pula. Khusus kepada pendidik-pendidik yang telah disaring ni untuk mengikuti khusus selama 3 hari bersama dengan pihak Yayasan Pahang. Dan kita jangkakan kita akan laksanakan modul ni di tabika menjelang bulan April nanti, menjelang sesi persekolahan. I Dato' Ahmad Kamal Pinapelo Dilo Kumad RTM kepihandut kantakan pengungkapan apresiasi kemas Keningau 2023 id Keningau. Yau lumansan dat kapahara nepod kalas tabika pratahfiz id pentong kopagunditi ngak kanu popoburud belajaran Al-Quran kumad tanganak Islam. Seginumud 5 padang walu nakaramit dit papampai tong guru belajaran ke pegulu tanganak belajaran kemimilan nakaramit ditungkap dialog untuk kantakan diti. Biro Konduan Piumungan Koisan Sina Sabah FKAS tumilombu seminggisom papapanau keperagatan papompi to Konduan idsalom papapanau tonggungan tondu kikoburuan boyon Biro Konduan FKAS Shirley Wong Minoboros tongondu kikoburuan idpogun diti ramayon untuk makan tutuang kopihondot karamayana tadau Konduan sempemugunan doko walu tulana kotolu diti. I Shirley Minoboros ilonopo ngak tandad pamagatangan pamantangan kumad tinimuan konduan di aparagat papanau sesuai program mentok kegunaan tongo konduan dat suai. Ini juga boleh menggalakkan lebih ramai wanita untuk berintegrasi dalam masyarakat supaya mereka boleh memenuhi trend zaman baru, wujudan masyarakat yang harmoni. Shirley Rinubad manganu kabar RTM dit kepongo minamuruan tidemungan biru gonduan FCAS tuminambului kapantangan kinumasawo dit melehingan tagaya pogun topuan Haja Norlida Tan Sri RM Jasni id Istana Seri Kinabalu. Ketemulian dilo kihontolon mengalap di topuan sebagai talap tapantang untuk makan totuang tarau gonduan sempemagunan 2024 di Pohoron i Dewan Haka Kota Kinabalu tadau kelima diti.
Hingga kano kabar ai dusun do sosoda peneliti pun si komentar doho i Aaron Ryan dan Oilen dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Juga paling popular Macau scam. Selain warga emas yang telah mendapat wang simpanan pekerja sebagai sasaran, kepada kumpulan skamer, golongan belia yang aktif dalam portal dan laman sosial media yang melibatkan perniagaan juga menjadi sasaran mereka. Golongan anak muda ini tidak mempunyai pengalaman dalam perniagaan dan mereka menjadi sasaran utama bagi menjalankan aktiviti penipuan atas talian. Timbalan Speaker, melihat kepada isu yang dilibatkan penipuan atas talian, scam, ia tidak mengenal latar belakang mangsa. Bermula dari pertengahan tahun lepas, pejabat saya telah menerima ratusan aduan daripada penduduk yang telah menjadi mangsa kepada kerakusan scam yang bermula dari nilaian ratusan ringgit ke puluhan ribu ringgit. Malahan ibu kepada anggota kabinet juga telah menjadi mangsa scam yang membawah nilai kerugian sebanyak RM75,000. Tidak kurang daripada itu, di laman e-dagang seperti Shopee dan Lazada, kumpulan ini dengan rakus menjual dokumen-dokumen palsu seperti slip gaji, penyata akaun perbankan, penyata KWSP dan lain-lain bagi mengaburi mata institusi kewangan. Ini antara contoh yang saya boleh tunjuk. Kalau yang berhormat di sini boleh masuk ke Lazada atau Shopee sekarang, bolehlah dapat penyata bank, ada LHDN punya kertas, boleh beli untuk RM10 sahaja. Sangat murah. Saya harap kerajaan ambil tindakan terhadap perkara ini. Cadangan yang ingin Batu bangkitkan adalah menggunakan Aktah di bawah Seksyen 420 Kanun Keselamatan Aktah 547 yang membawa hukuman penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun. Batu mencadangkan agar satu pindaan kepada undang-undang sedia ada dapat dilaksana dan sebuah undang-undang baru yang melibatkan aktiviti skam dapat digubal dalam kadar segera agar hukumannya lebih berat dan setimpal dengan kesengsaraan yang dilalui oleh mangsa di samping mampu mengawal pertumbuhan mendadak kumpulan-kumpulan skamer. Perkara ini membolehkan satu kawal selia dapat dilakukan dan mengurangkan risiko pertubuhan kumpulan-kumpulan skamer kerana undang-undang lebih ketat daripada sedia ada. Di kesempatan ini, Batu ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada ASP Rahmat Fitri bin Abdullah daripada Jabatan Jenayah Komersial kerana sentiasa memberi tunjuk ajah kepada masyarakat melalui laman TikTok miliknya. Sabash dan tahniah buat PDRM dan keseluruhannya. Speaker, Batu juga ingin membangkitkan masalah wilayah persekutuan di mana melibatkan hal ehwal Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan. Untuk pengetahuan Timbalan Speaker, Majlis Perwakilan Penduduk ditubuhkan beberapa tahun lepas untuk membantu ahli-ahli parlimen di Kuala Lumpur, terutamanya sebab Kuala Lumpur ni kita tidak ada Dewan Undangan Negeri, kita ikut kerajaan pusat. So oleh itu kita juga tidak ada ahli majlis. Sebab itu kerajaan sebelum ini telah mentubuhkan Majlis Perwakilan Penduduk untuk membantu ahli-ahli parlimen. Sebagai
Sebagai perkongsian, MPP WP adalah sebuah badan yang berperanan seperti ahli majlis di negeri-negeri bukan di bawah wilayah persekutuan. Seperti semua sedia maklum, ahli majlis adalah barisan ketiga bagi pentadbiran sesebuah kerajaan negeri, begitu juga anggota MPP WP. Mereka harus berhadapan dengan masalah rakyat dan kawasan setiap hari. Batu melihat adalah harus bagi kementerian untuk memberi pandangan dan meletakkan isu berkaitan kebajikan anggota MPP WP sebagai keutamaan. Sebagai perkongsian, bermula tahun 2019 sehingga hari ini, pengurusi peringkat zon tidak menerima sebarang peningkatan allowance bulanan. Begitu juga dengan barisan kepimpinan di peringkat subzon, tiada peningkatan allowance bagi pengurusi subzon. Timbalan pengurusi subzon dan setiausaha subzon juga tidak ada peningkatan. Lebih malang lagi, timbalan pengurusi peringkat zon dan setiausaha peringkat zon tidak menerima sebarang allowance bulanan bagi kedua-dua jawatan berkenaan dari tahun 2019 sehingga hari ini. Selain daripada isu allowance, geran peruntukan bagi MPP WP peringkat zon dan subzon juga tidak pernah dinaikkan. Hal ini akan menyukarkan gerak kerja anggota MPP WP kerana kos-kos semakin naik saban hari. Timbalan Speaker, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri untuk memberi mandat dan kepercayaan kepada saya untuk melantik saya sebagai pengurusi jawatan kuasa pasukan petugas khas Unit Transformasi Masyarakat India, iaitu MITRA. Dan tujuan penubuhan jawatan kuasa ini untuk memantapkan Unit Transformasi Masyarakat India semasa MITRA duduki di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kini MITRA duduki di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Kuasa penuh adalah kuasa dan urus tadbir penuh adalah urusan kementerian yang dipimpin oleh menteri tersebut. Jawatan kuasa saya bersedia untuk bekerjasama dan memberi komitmen penuh untuk membantu Kementerian Perpaduan Negara untuk membantu masyarakat India yang memerlukan di bawah sana, bukan saja membantu masyarakat India tapi memelihara martabat masyarakat India. Dan juga saya ingin menyentuh isu berkaitan dengan kampung railway yang dah selama 13 tahun tiada apa-apa tiada apa-apa rancangan oleh pihak DBKL, di mana 2011 satu kumpulan masyarakat di kawasan Sentul telah dikeluarkan dan dimasukkan di PPR yang berdekatan dan juga yang jauh. Seramai 200 keluarga telah pun dipindahkan tahun 2011 selepas pemaju dijanjikan untuk membina rumah kos rendah untuk mereka gantikan. Hari ini rumah ataupun flat kos rendah itu telah pun siap sedia, tapi tidak ada apa-apa berita daripada pihak DBKL ataupun pemaju bilakah penghuni-penghuni yang dipindahkan pada tahun 2011 akan kembali balik. Sebab ini semua adalah pengundi saya. Mereka telah dipindahkan beberapa tahun lepas dan mereka ingin kini kembali ke kawasan yang dah sediakan perumahan untuk mereka. Tapi sampai sekarang memang tak ada apa-apa rancangan oleh pihak kerajaan untuk membantu masyarakat tersebut. Dan juga kalau kita tengok kawasan Batu ini, ada sektor perniagaan ini satu sektor yang besar. Contohnya pasar. Di kawasan saya ada Pasar Borong, Pasar Harian Selayang, Pasar Pekan Batu, Pasar Intan Baiduri, Pasar Pagi Jalan Ipoh. Dan kalau kita tengok Pasar Borong dan Pasar Harian Selayang, memang bangunannya memang cantik, besar dan selesa. Tapi kalau kita tengok Pasar Harian Sentul, Pasar Sentul memang dah 30 hingga 40 tahun tidak dibangunkan. Kadang-kadang tiada elektrisiti, tak ada api.
dah banyak kali akibat kebakaran dan memang peniaga-peniaga di dalam pasar itu derita. Saya mohon sangat kerajaan untuk menaik taraf pasar Sentul yang merangkumi lebih 200 peniaga. Sila Gulong. Last point saya juga ingin bangkitkan adalah masalah anjing terbiar. Banyak kes berlaku dan ada laporan dan tangkapan tanpa ada pembelaan atau pengurusan secara kemanusiaan. Masalah berbangkit ialah kebanyakan vendor-vendor ini tidak mendapat training yang khusus dan latihan untuk buat tangkapan tersebut. Oleh itu, mereka tidak mahir dan tidak tahu tata cara atau prosedur tangkapan yang ada dalam garis panduan dalam Akta KPKT 1976. Disebabkan vendor-vendor yang tidak terlatih, tidak ada pengetahuan, tangkapan itu amat zalim. Banyak bercanggah dengan Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang mana memberi pembelaan kepada haiwan. Apabila vendor menjalankan tangkapan atau pengurusan haiwan terbiar seperti anjing, tangkapan itu zalim kerana berlaku kecederaan dan kematian. Apa langkah KPKT untuk mempertingkatkan kualiti ilmu pengetahuan dan juga SOP vendor-vendor dalam pengurusan melakukan tangkapan anjing? Saya mohon KPKT bincang dengan pemegang taruh seperti Persatuan Haiwan Malaysia bagaimana untuk melaksanakan prosedur tangkapan supaya hak haiwan ini dibela seperti mana dalam Akta Kebajikan Haiwan 2015. Itu saja isu-isu yang saya ingin bangkitkan dan Batu menyokong penuh titah diraja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 6 Mac 2024.